Okey, hari ni kita nak pelajari contoh 6. Okey, di mana contoh 6 ni ialah kita nak melukis graf yang bukan linear. Sebelum ni awak dah belajar contoh 5 tu. Okey, kalau dah cuba lukis, itu ialah contoh graf linear. So, contoh 6 ni ialah contoh graf bukan linear. So, apa yang dikatakan bukan linear? Bukan linear, kita boleh tengok bila dia bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 ni. X kuasa 2 ni, dia punya kuasa ialah bernilai 2. Dan ke atas, 2, 3, negatif 1, negatif 2. So, kalau dia linear, okay, graf linear, kita tengok kat fungsi dia, dia ialah x kuasa 1. So, kalau x kuasa 2, maksudnya dia ialah graf bukan linear. Okay, apa yang dikatakan graf linear dengan bukan linear? Okay, kalau graf linear iaitu kuasa dia 1, dia ialah graf garis lurus. Okay, manakala graf bukan linear, kita boleh tengok kuasa dia kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya. Dia punya graf akan jadi graf yang melengkung. Okay, bukan garis lurus. So, untuk contoh 6 ni, seperti biasa sebelum kita lukis graf, kita akan lengkapkan dulu jadual nilai. So, jadual nilai ni terdiri daripada nilai x dengan y yang diberilah. So, dekat soalan selalunya dia akan bagi, okay, awak nampak ketak samaan ni, x lebih besar dan sama dengan negatif 2, x lebih kecil dan sama dengan 4. Maksudnya, nilai x tu ialah bermula pada negatif 2 hingga 4. Okay, so kita boleh tengok sini. Negatif 2 hingga positif 4. So, yang kita kena cari nilai y dia. Seperti yang dah dapat kat sini, negatif 2 untuk x, y dia dapat 5. Okey, negatif 1 kita belum dapat. 1 dengan 2 pun belum dapat. So, yang ni kena cari dulu. Okey, bila dah cari nanti, baru kita akan tengok. Okey, untuk lukis graf tu, kita kena guna skala apa. So, kat sini skala yang diberi ialah 2 cm kepada 1 unit untuk paksi x. So, saya dah ajar dulu. 2 cm tu ialah bersamaan 10 kotak kecil tu. Okay, so kepada 1 unit maksudnya gandaan nombor pada paksi x tu nanti ialah 1, 1. Okay. Dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi y. So, kita dah tengok kat sini skala dia sama untuk paksi x dan paksi y. 2 cm kepada 1 unit. Okay, tengok penyelesaian dia. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai y tersebut. Okay, ambil fungsi yang dia beri. X kuasa 2 tolak 2x tolak 3. So, tengok tadi jadual daripada jadual nilai tu. Nilai x negatif 1 yang kita belum dapat untuk y dia. Okay, so gantikan x negatif 1 ke dalam fungsi tu. So, x kuasa 2. So, gantilah negatif 1 dengan x kuasa 2. Kita dapat x tu ialah negatif 1 kuasa 2. Tolak 2x, x maksudnya negatif 1 darab negatif 1 tolak 3. So, negatif 1 kuasa 2 dia jadi 1. Negatif 2 darab negatif 1 dia jadi positif 2. Tolak 3 ni jadi tolak 3 lah. So, 1 tambah 2, 3. 3 tolak 3, kosong. So, bila x negatif 1, tengok kat sini, y tu bernilai kosong. Okay. So, kita teruskan dengan x sama dengan positif 1 dia ni. Okey, masukkan dalam persamaan. 1 kuasa 2 tolak 2 darab 1 tolak 3. So, 1 kuasa 2, 1 tolak 2 tolak 3. 1 tolak 2 ialah negatif 1. Negatif 1 tolak 3 ialah negatif 4. So, yang ni sebenarnya kalau tak boleh kira dengan betul, awak boleh guna kalkulator. Okey. Okey, kita teruskan dengan x sama dengan 2. So, 2 kuasa 2 tolak 2 darab 2 tolak 3. So, kita akan dapat 2 kuasa 2, 4. Tolak 2 darab 2, 4. Okey, tolak 3, 4 tolak 4, kosong. Kosong tolak 3, dia dapat negatif 3. So, bila x negatif 2, kat sini y dia negatif 3. Okey, lukis paksi mengikut skala yang diberikan. So, dia dah bagi tadi skala dia sama je untuk paksi x dan paksi y, iaitu 2 cm kepada 1 unit. Okey, macam mana nak lukis? Okey, tengok paksi x dulu. Okey, kita akan buat garis di tengah-tengah kertas graf ni. Okey.
Okay, buat garis bersilang. Make sure masa awak lukis tu, kita kena agak-agak Okay, untuk pasti X, dia mesti bermula daripada negatif 2 sampai 4. So, kita gariskan di tengah-tengah ni. Okay, untuk Y pula, dia ada nilai positif dengan negatif. Kita tengok balik. Okay, dia sampai positif 5 dengan negatif 4. So, yang ni kena pandai agak untuk buat garisan paksi X, paksi Y ni. Okay, so kosong, start positif 1. Lepas tu positif 2, positif 3, positif 4. Okay, skala dia cuba tengok 2 cm maksudnya 10 kotak ni. 10 kotak, kita bermula dengan 1. Okay, tambah lagi 10 kotak, dia bermula dengan 2 pula. So, gandaan dia 1, 1. Itu sebab 1 unit tadi. 1, 2, 3, 4. Okay, itu 2 cm kepada 1 unit. Okay, untuk skala paksi Y juga sama. Okay, 10 kotak awak kira, maksudnya 10 kotak tu 2 cm, 1 unit. 2 cm lagi 1 unit, 2 cm 1 sampai 5. Okay, alright. So, dah dapat skala dia, kita dah plot, kita dah labelkan dia X, yang ini Y. Okay, kita tengok balik dia punya jadual nilai. Okay, jadual nilai. Okay, untuk titik yang pertama, titik pertama bila X negatif 2. Okay, Y dia 5. Okay, X, kita tengok dekat X lah. Negatif 2 kat sini. Y dia 5. So, negatif 2, X, Y 5, kita akan naik atas. Okay, ke atas. Ni positif 5 kat situ, Y dia. So, dapatlah negatif 2, 5 kat sini. So, kita pangkahkan. Okay, titik yang kedua, bila X negatif 1, Y kosong. Okay, X negatif 1 kat sini. Y kosong ialah maknanya Y berada di sini. Okay, kita tengok Y kosong kat sini. Maknanya betul-betul berada di atas garisan X tu. Okay, titik yang ketiga, X kosong di sini. Y dia negatif 3. Maksudnya kita akan turun ke bawah. Y negatif 3. Okay, di situ Okay, titik yang keempat, X1. Okay, di sini. Y dia negatif 4. Maksudnya kita akan turun ke bawah. Okay, so kita dapat negatif 1. 1 negatif 4 kat sini. Okay, titik yang kelima. Okay, X2. Y negatif 3. So, X2. Y negatif 3. Kita akan turun di sini. Okay, so X2. Y negatif 3. Titik yang keenam. X3. Y kosong. So, dia tak bergerak mana-mana. Dia tetap dekat 3 tu. Okay, titik yang ketujuh. X4. Sini. Okay, Y positif 5. So, kita akan naik ke atas. Okay, lepas kita tanda ke 7 titik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Okay, kita akan gunakan pensel. Jangan guna pen. Sebab bila guna pen, memang tak boleh padam. Okay, guna pensel. Kita akan cuba dulu sambungkan titik 1 ke titik 2. Okay. Yang ni ada kelonggaran boleh guna pembaris. Tapi dari titik 2 ke 3 ni kita kena free kan tangan kita. Maksudnya kita kena lukis sendiri dengan tangan kita. Okay. 3 ke 4 ni pun sama. Kita kena buat sedikit lengkung. Okay. Dan dari 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, kita boleh guna pembaris balik. Okay. So, ada lagi satu alat lah. Kalau, yelah sekarang tak boleh nak beli. Kedai buku pun tutup. Dia ada satu pembaris graf. Okay. Pembaris graf tu ialah membantu awak untuk lukis graf yang melengkung ni. Jika tidak, memang kita kena asah skill kita sendiri untuk lukis garis yang melengkung ni. Okay. So, kalau dapat melengkung macam ni, maksudnya lalu semua titik dan garisan graf tu tidak tebal dan tidak berlapis, maka graf tu dikira betul. Sebab dia nampak cantik lah kan. So, boleh dapat markah penuh. Okay, saya harap boleh cuba dan hantar gambar graf pada saya untuk saya lihat kat mana silapnya graf tersebut. Okay. So, boleh cubalah.